Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. 主内弟兄姐妹，星期天好。 Sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita mempersiapkan hati kita dengan menundukkan diri kita di hadapan Tuhan. 在我们开始崇拜之会，让我们先静下心来。 Jemaat yang terkasih, mari kita bangkit berdiri, kita memulai ibadah kita di hadapan Tuhan. 让我们一起起立，一起崇拜。 Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalanya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Mari kita menyambut dengan nyanyian KPPK 9, umatnya pujilah. Umatnya pujilah, haleluya, amin. Pada Kristus Raja, haleluya, amin. Bersama bernyanyi di depan tatanya, pasti Ia berkenan. Haleluya, amin. Pandanglah Tuhanmu, haleluya, amin. Pujilah padanya, haleluya, amin. Gemalah sobatku, turun dari surga, kekalah kasih-Nya, haleluya, amin. Pujilah Sang Kristus, pujilah Sang Kristus, haleluya, amin. Gemarlah jiwamu, haleluya, amin. Surga mulia, sembahlah padanya, selamanya puji Dia, haleluya, amin. Marilah kita memohon pertolongan pada Tuhan kita, dan pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. 我们的帮助是在乎倚靠造天地之耶和华的名。 Amin, amin, amin. Tuhan besertamu Dan besertamu juga. 上帝，你同在。 Silahkan duduk jemaat yang terkasih. 会友请回座。 Pada saat ini, ulang tahun GKI kita rayakan di tengah ujian yang berat. 目前我们印尼就教会庆生的时候，在一个很艰难的一个时刻， Di tengah situasi pandemi dengan berbagai dampak yang ditimbulkannya. 在这个疫情的时刻里， Kita bagaikan bahtera yang tengah berlayar di tengah samudra dan badai menderu. 我们就像在风浪里的方舟。 Namun kita tidak ingin mundur atau takut. 可是我们不畏惧，我们不害怕。 Justru GKI ingin menjadi bahtera yang terus berlayar maju. 反而我们要成为一个向前走的一个方舟， Menjadi alat berkat bagi para penumpangnya. 成为一个祝福。 Untuk itulah kita butuh pertolongan Tuhan. 所以我们需要上帝的帮助， Untuk menemukan cara-cara baru dalam bergereja. 来寻找新的方式崇拜。 Bersekutu, bersaksi dan melayani di tengah dunia
yang sedang berubah ini. 一直在这变化的一个世界里侍奉。 Jemaat yang terkasih, mari kita merendahkan hati di hadapan Tuhan. Kita memohon ampun pada Tuhan untuk segala dosa dan pelanggaran yang telah kita lakukan selama ini. 让我们来寻求上帝的原谅。 Ya Tuhan, sebagai gereja-Mu, kami seringkali gagap dan tak siap saat ancaman datang. Tuhan, ampunilah kami. Sebagai gereja-Mu, kami seringkali berfokus pada diri sendiri ketimbang berfokus pada apa yang dibutuhkan oleh dunia ini. Tuhan, ampunilah kami. Sebagai gereja-Mu, kami kerap berhenti pada kemapanan dan kepuasan diri, sehingga lupa bahwa gereja-Mu harus bergerak keluar, melampaui arus zaman dengan segala pergumulannya. Tuhan, ampunilah kami. Sebagai gereja-Mu, kadang kami kurang giat untuk memikirkan serta melakukan cara-cara baru untuk beradaptasi dengan kehidupan yang terus berubah, sehingga kami tertinggal beberapa langkah di belakang masalah. Tuhan, ampunilah kami. Ampunilah dan tolonglah kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Sang Raja Gereja, kami memohon. Amin. Jemaat yang terkasih, mari saya undang untuk bangkit berdiri. Kita terima berita anugerah Tuhan yang diambil dari kitab Yeskiel, pasal yang 36, ayat 24 sampai dengan 26. Aku akan menjemput kamu dari antara bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari semua negeri, dan akan membawa kamu kembali ke tanahmu. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam hatimu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hatimu yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. 我必从各国收取你们，从列邦聚集你们，引导你们归回本地。我必用清水洒在你们身上，你们就洁净了。我要洁净你们，使你们脱离一切的污秽，分掉一切的偶像。我也要赐给你们一个信心，将心灵放在你们里面，又从你们的肉体中除掉蛇心，赐给你们肉心。 Demikian berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga.
lagu ini untuk mamaku yang menjaga aku sampai saat ini. Kasih sayangnya padaku sepanjang masa, nasihatnya selalu teringat di hatiku. Terima kasih, oh Tuhan, yang berikan kepadaku Mama dan Papa yang sangat kusayangi. Terima kasih, Mama, Papa, cinta kami kepadamu tak akan berubah untuk selamanya. Terima kasih, oh Tuhan, yang berikan kepadaku Mama dan Papa yang sangat kusayangi. Terima kasih, Mama, Papa, cinta kami kepadamu tak akan berubah untuk selamanya. Tak akan berubah untuk selamanya. Ayah firman, Mari sebelum kita menyambut firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Muse Yongsing, mari kita menaikkan pujian kepada Tuhan melalui KPPK 144 Firman Hidup. Firman Khalik semesta, ajaib firman hidup yang mengasuh makhluknya, ajaib firman hidup. Bimbingannya tepat bagi orang sesat, firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Firman putra mulia, ajaib firman hidup, menyampaikan kurnia, ajaib firman hidup. Oleh darah kudus, dosamu ditebus. Firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Gereja Kristen Indonesia, selamat ulang tahun. Kita bersyukur kepada Tuhan atas pimpinannya dan pemeliharaannya. Kiranya Gereja Kristen Indonesia dapat terus membarui diri di berbagai zaman serta di tengah pandemi COVID ini. Biarlah kita menjadi gereja yang berkenan bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah, Engkau yang mengajar kami, Engkau yang memimpin kami, dan Engkau juga yang menjadikan kami gereja-Mu. Tuhan, kiranya Engkau berkenan mengajar kami melalui firman-Mu, biarlah setiap kami dapat belajar menjadi gereja yang sungguh-sungguh berkenan bagi-Mu. Tuhan, kiranya Roh-Mu yang kudus menolong kami berserah sepenuhnya. Pimpinlah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita membuka dua bagian firman Tuhan untuk perenungan pada hari ini. Yang pertama dari kitab Yesaya pasal 51 ayat yang pertama hingga yang ke-6. Saya bacakan bagi saudara.
Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengejar apa yang benar, hai kamu yang mencari Tuhan. Pandanglah gunung batu yang daripadanya kamu terpahat, dan kepada lubang penggalian batu yang daripadanya kamu tergali. Pandanglah Abraham, bapa leluhurmu, dan Sarah yang melahirkan kamu. Ketika Abraham seorang diri, aku memanggil dia, lalu aku memberkati dan memperbanyak dia. Sebab Tuhan menghibur Sion, menghibur segala reruntuhannya. Ia membuat padang gurunnya seperti taman Eden, dan padang belantaranya seperti taman Tuhan. Di situ terdapat kegirangan dan sukacita, nyanyian syukur dan lagu yang nyaring. Perhatikanlah suaraku, hai bangsa-bangsa, dan pasanglah telinga kepadaku, hai suku-suku bangsa. Sebab pengajaran akan keluar daripadaku, dan hukumku sebagai terang untuk bangsa-bangsa. Dan sekejap mata keselamatan yang daripadaku akan dekat. Kelepasan yang kuberikan akan tiba. Dan dengan tangan kekuasaanku, aku akan memerintah bangsa-bangsa. Kepadakulah pulau-pulau menanti-nanti, perbuatan tanganku mereka harapkan. Arahkanlah matamu ke langit, dan lihatlah ke bumi di bawah. Sebab langit lenyap seperti asap, bumi memburuk seperti pakaian yang sudah usang, dan penduduknya akan mati seperti nyamuk. Tetapi kelepasan yang kuberikan akan tetap untuk selama-lamanya, dan keselamatan yang daripadaku tidak akan berakhir. Mari kita juga memperhatikan dari Injil Yesus Kristus menurut Matius 16, mulai dari ayat yang ke-13. Setelah tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Sahabat Yesus Kristus, 主内弟兄姐妹， setiap kita pasti akan memilih tempat yang kita kehendaki, tempat yang sesuai ketika kita ingin menyampaikan sesuatu yang sangat penting. 每当我们要传达一个很重要的事情，我们就会选择一个特定的一个地方。 Misalnya ketika saudara ingin menyampaikan proposal pernikahan kepada orang yang saudara cintai, saya percaya saudara akan memilih sebuah tempat yang unik yang saudara sukai. 比如说我们要求婚，我们肯定会选择一个很特别、我们很喜欢的一个地方。 Dengan kata lain, setiap kita memilih tempat ketika kita ingin melakukan atau menyampaikan sesuatu yang istimewa. 当我们要传达一个很特别的事情的时候，我们肯定会选择一个特定的一个地方。 Menariknya adalah ketika berbicara soal pendirian jemaat, 可是很有趣的就是，当耶稣说到建立教会的时候， Tuhan Yesus tidak memilih Yerusalem, 耶稣没有选择了耶路撒冷， melainkan Kaisarea Filipi. Really? 他选择了改撒利亚、腓立比。真的吗？ Saudara, kota tersebut terdapat sebuah kuil Kaisar Agustus. 弟兄姐妹，当时那个城市有吴大卫皇帝的一个殿， Di kota tersebut juga terdapat sebuah gua yang mereka kenal, yang
orang-orang pada masa itu kenal sebagai gerbang maut. 在那个城市里也有一个洞穴，人们就把它称为死亡之门。 Dan dipercayakan bahwa Dewa Pan adalah dewa yang tinggal di dalam gua tersebut. 他们相信有一个名叫潘的神居住在那个洞穴里。 Nah, Dewa Pan tersebut identik dengan seksualitas dan hawa nafsu. 这位名叫潘的神恒等于性与欲望。 Praktek prostitusi dilakukan untuk menyenangkan dewa tersebut. 为了讨好这个神，当时他们就卖淫。 Dengan kata lain, kalau menggunakan bahasa zaman sekarang, tempat tersebut atau wilayah itu bagaikan red light district. 就好比如现在的一个红灯区。 Bahkan demi menyenangkan Dewa Pan tersebut, setahun sekali mereka melakukan sebuah ritual untuk berhubungan intim dengan kambing. 就是为了讨好这位神，他们就会做出每年他们就会做出变态的事。 Dengan kata lain, orang Yahudi yang setia akan menghindari kota tersebut. 忠诚的犹太人就会远离这个城市。 Mari kita bayangkan kita adalah murid Yesus Kristus. 就我们想象我们是耶稣的门徒， Kita diajak oleh Kristus ke tempat tersebut. 有基督就约我们到了这个地方。 Apa perasaan saudara? 我们当时的情绪是怎 Kita 样的？ akan penuh dengan tanda tanya. 我们会充满疑惑。 Tuhan, nggak salah. Dalam hati mungkin kita tak salah Tuhan, Kau mengajak kami ke tempat ini. 我们心里肯定会想，上帝你错了吗？ Ditambah dengan dewa-dewa yang bentuknya cukup vulgar ada di mana-mana, membuat kita semakin gelisah. 就很多雕像让我们觉得很忧郁。 Dan justru di tempat itulah Tuhan Yesus mengajukan pertanyaan. 可是，在那个地方，耶稣就问了： Kata orang, siapakah anak manusia itu? 人说我人者是谁？ Yesus menanyakan, menurut pendapat orang yang kalian dengar, aku ini siapa? 耶稣就问对于别人，你们所听的我是谁？ Oleh sebab itu mereka menjawab, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. 他们就回答说：有人说是施洗约翰，有人说是以利亚，有人说是耶利米，还是或者先知里的一位。 Mengapa Yohanes Pembaptis? 为什么施洗约翰呢？ Apakah mungkin karena Yesus sering berkhotbah tentang pertobatan dan kerajaan? 是否因为耶稣经常讲道于 Mengapa Elia? 为什么以利亚呢？ Apakah mungkin karena Yesus membangkitkan orang mati? 是不是因为耶稣把死人复活？ Mengapa Yeremia? 为什么耶利米？ Apakah karena Yesus Kristus juga bicara soal dia akan menghancurkan bait suci dan mendirikannya kembali dalam 3 hari? 是不是因为耶稣说到他要把神殿摧毁，也3天内把它建立起来？ Dengan kata lain, ini adalah pendapat-pendapat orang pada masa itu yang sifatnya pecahan, pieces, kepingan tentang siapa Yesus Kristus. 这就是当时人们的对耶稣的一个意见。 Kita perlu belajar satu pelajaran dari bagian ini adalah don't let the public opinion define who God is to you. 我们要学习的就是不要让众人的定义决定上帝在你心里的一个地位。 Apakah pengenalan kita akan Tuhan ditentukan apa kata orang atau apa kata firman Tuhan? 我们对于上帝的认识是由别人来说，还是以上帝的话？ Ada begitu banyak pandangan tentang siapa itu Tuhan. 有这么多的意见， Dan kita mendengar dan menerimanya setiap hari. 而我们每天都在吸收，每天都在听着。 Tapi pengenalan kita terhadap siapa Tuhan, 对于我们对于上帝的一个认识， apakah melalui apa kata firman-Nya 是从上帝的话语吗？ atau menurut pandangan manusia? 还是从人类的一个角落来看？ Nah saudara, 弟兄姐妹， kita melihat apa yang menjadi jawaban dari murid-murid ketika Yesus bertanya, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? 我们有听到很多门徒的回答，可是耶稣说：“你们说我是谁？” Mari kita perhatikan apa kata Simon Petrus. Dia berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. 西门彼得回答说：“你是基督，是永生神的儿子。” Simon Petrus percaya bahwa Yesus Kristus adalah Mesias.
西门彼得相信耶稣就是弥赛亚， Terlepas daripada saat itu pemahamannya tentang Mesias sangat terbatas. 他对于弥赛亚的了解非常的有限。 Menurut Petrus adalah Mesias tidak boleh mati. 对于彼得，弥赛亚是没有办法死的。 Sedangkan Yesus Kristus justru mau menegaskan, justru kedatangan Mesias adalah untuk mengalami kematian. 可是耶稣要说的就是弥赛亚来到这个世上，就是为了要为人们死。 Kemudian juga ditegaskan bahwa Yesus adalah anak Allah yang hidup. 也是要说，耶稣就是上帝永生神的儿子， Tuhan adalah Allah yang hidup. 上帝是活着的。 Sehingga kita baru sungguh-sungguh hidup jika kita berada di dalam Tuhan. 所以我们在上帝里面，我们才能真正的活着。 Kita mau bertanya apakah kita sungguh-sungguh mengenal Tuhan dan menjalin relasi dengan Dia, 我们要问我们是否真的认识上帝，真的要与他建立一个关系。 sehingga melalui relasi kita dengan Tuhan kita mengenal siapa Tuhan sesungguhnya. 从我们和上帝的关系，我们才能真正的认识他。 Sebab Yesus Kristus berkata, 因为耶稣基督说到， Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. 西门巴约纳，你是有福的，因为不是属血肉的指示你，乃是我在天上的父指示 Berarti 的。 pengenalan kita terhadap Tuhan hanya dapat terjadi apabila Tuhan memperkenalkan siapa Dia sesungguhnya kepada kita. 所以我们才能够真正的认识上帝，由上帝介绍他自己给我们。 Jadi pengetahuan kita tentang Tuhan tidak bersifat sekedar pengetahuan, tetapi relasi kita, pengenalan kita dengan Tuhan. 我们认识上帝不只是知识，是我们和他的建立的关系。 Oleh sebab itu di Yesaya pasal 51 ayat 12 dan 13 berkata, Akulah yang menghibur kamu, siapakah engkau, maka engkau takut terhadap manusia yang memang akan mati, terhadap anak manusia yang dibuang seperti rumput, sehingga engkau melupakan Tuhan yang menjadikan engkau. 以赛亚51章12节这13节说到：“唯有我是安慰你们的，你是谁惊怕那必死的人？” Saudara, siapa kita tidak ditentukan berapa jumlah pengikut kita di media sosial. 我们是谁不是以我们的在社交媒体的跟随者定的。 Siapa kita tidak ditentukan oleh jenis kendaraan yang kita miliki. 我们是谁不是由我们所开的交通工具而定的。 Siapa diri kita tidak ditentukan oleh ijazah-ijazah yang kita miliki. 我们是谁也不是由我们的文凭而定的。 Siapa diri kita juga tidak ditentukan oleh jumlah viewers, jumlah penonton, pemirsa yang kita miliki. 我们是谁也不是由我们的视频网站所观看的人而定的。 Pertanyaannya adalah apakah kita hidup menurut kata orang yang kata Tuhan di sini mereka bagaikan rumput. 我们的生命是不是由别人而定呢？ Di zaman dahulu manusia dianggap cantik kalau terutama perempuan kalau mereka gemuk. 在当时，如果女性是肥胖的，她们就是美； Karena jika tidak mereka dianggap kurang gizi. 如果没有，她们就会把它当作营养不良。 Tapi di zaman modern ini, 可是，在现代， menurut kata orang itu jelek kalau gemuk. 人们会说胖是丑的， Tapi harus kurus kering. 所以我们要瘦得像根竹。 Ketika hidup kita menurut kata orang, 当我们活着以别人的 sungguh 定义， kita hidup dalam belenggu, bagaikan hidup dalam penjara. 我们就活在捆绑里。 Karena kita hidup terus-menerus menurut kata orang. 就我们因为以别人的观点来活着。 Pelajaran yang sangat berharga yang Tuhan berikan di sini adalah Tuhan mempertanyakan mengapa kita begitu takut pada manusia yang seperti rumput sehingga kita hidup menurut kata orang lalu kita melupakan Tuhan yang menciptakan kita. 耶稣要说的，为什么我们要以别人活着，不是有创造我们的主而活呢？ Dengan kata lain, siapa kita semestinya ditentukan oleh pencipta kita, bukan sesama manusia. 我们是谁是要以我们的创造者而定的，不是别人而定。 Don't let public opinion define how you should live. 别让众人的意见来定义你该怎么活着。 Jadi pertanyaannya adalah apakah hidupmu ditentukan oleh kata orang atau firman Tuhan? 我们的生命是由别人的话而活定的，还是上帝的话语而定的呢？ Don't let people's opinions define who you are,
or who you are should be defined by your Creator God. 别让众人的意见来定义你们，你们应该被你们的创造者而定。 Nah, di Yesaya 51 ayat 12 hingga 13 mengatakan bahwa menegaskan bahwa Tuhan adalah pencipta yang menjadikan kita. 以赛亚书51章第12节有说到，主是创造我们的， Jadi itulah identitas kita yang sesungguhnya. 那就是我们真正的身份。 Saudara, kemudian di Matius 16 ayat 18a berkata, 马太福音这么说道： Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. 我说你是彼得， Since you know who I am, I'm telling you who you are. 既然你知道我是谁，让我来告诉你你是谁吧。 Ketika kita mengenal siapa Tuhan bagi kita, 当我们真正的认识上帝， ketika kita mengenal Tuhan pencipta kita yang menjadikan kita, 当我们认识我们的创造者， Tuhan mau memberitahu kita siapa kita yang sesungguhnya. 上帝要告诉我们是谁， Sehingga siapa kita tidak lagi ditentukan oleh kata orang, 所以我们不是由别人而定， tetapi apa kata Tuhan. 是由从上帝的话而定。 Yesaya 51 ayat yang pertama dan kedua berkata, Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengejar apa yang benar, hai kamu yang mencari Tuhan. Pandanglah gunung batu yang daripadanya kamu terpahat, dan kepada lubang penggalian batu yang daripadanya kamu tergali. Pandanglah Abraham, bapa leluhurmu, dan Sarah yang melahirkan kamu. Ketika Abraham seorang diri, aku memanggil dia, lalu aku memberkati dan memperbanyak dia. 以赛亚书第51章第1节、第2节说到：你们这追求公义、寻求耶和华的，当听我言。你们要追向被造而出的岩石，被挖而出的岩穴，要追向你们的祖宗亚伯拉罕和生养你们的撒拉，因为亚伯拉罕独这一人的时候，我选召他，赐福于他，使他人数增多。 You are whose you are. Siapa kita ditentukan oleh siapa pemilik kita. 我们是谁由掌控我们而定的， Kita tidak milik kita sendiri. 我们不是属于我们自己的， Kita adalah milik Tuhan pencipta kita. 我们是属于上帝我们的创造者， Dia yang menjadikan kita. 是他创造了我们， Kemudian dia juga yang memanggil kita. 是他呼召我们， Dia yang memberkati kita. 是他赐福于我们， Dia yang memperbanyak kita. 是他让我们能够增多， Melipat gandakan diri kita. Mengembangkan kita. 让我们能够成长。 Jadi siapa kita karena siapa dia. 我们是谁？因为他是谁。 Namun saudara, kita tahu bahwa Abraham adalah orang yang sederhana. 可是我们知道亚伯拉罕一个很普通的一个人， Dia bukan siapa-siapa. 他不是一个很特别的一个 Justru 人， dia adalah seorang yang sangat takut jika tidak memiliki ahli waris. 他很害怕他没有一个继承者， Yang dalam hidupnya dia selalu mengandalkan plan B. 他一直靠着 B 计划活着， Dia juga adalah seorang yang takut mati. 他也是一个怕死的人。 Namun orang yang sederhana ini dipanggil Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. 可是上帝却呼召他，祝福他。 Jadi kita perlu bertanya, apakah kita memperhatikan atau menaruh perhatian pada kegagalan kita atau pada apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup kita? 我们要靠着我们害怕的活着，还是靠着上帝在我们生命所做的事而活呢？ Bukankah Petrus juga adalah seorang nelayan yang sederhana? 彼得也是一个很普通的一个渔夫， Dia bukan seorang tokoh yang terkenal, seorang yang dianggap sukses di zaman dia. 他当时不是一个很出名的人，不是一个很成功的一个人。 Ketika Yesus datang menghampiri dia, justru dia berkata, Tuhan Yesus, jangan dekat aku, pergilah dari aku. Go away from me, Lord. 当耶稣靠近他的时候，他就说：“耶稣，你不要靠近我。 Dia merasa tidak layak. ”他觉得他不配。 Bukankah dia juga adalah orang yang ketika berjalan di atas air, kemudian dia bimbang dan dia tenggelam? 当他在水上行走的时候，他也是犹豫了一下，就跌倒了。 Bukankah dia juga adalah orang yang ketika dia berkata-kata seperti iblis, sehingga Yesus berkata, enyalah iblis. 当他说话的时候，他就像魔鬼，耶稣一说，他就说：“魔鬼，你走开吧。” Dia juga adalah orang yang ketika Tuhan Yesus ajak berdoa, dia tertidur. 他也是当耶稣叫他一起祷告的时候，他睡着了。 Dia adalah orang yang sangat emosional, yang selalu membawa pisau bersama dia. 他是一个不加思索的人，一直带着一把刀。 Saudara, we are all messed up. We all mess up our lives.
弟兄姐妹，我们每个人的生命是混乱的， We are all broken. 我们都已经毁了。 But God sees beyond the messiness of your life, of our lives. 可是上帝看的不是我们的生命混乱的生命， Tuhan melihat melampaui keberantakan, kerapuhan kehidupan kita. 他看的是超越了我们的混乱，我们的虚弱。 Meskipun kita lemah, 虽然我们很弱， Tuhan sayang pada kita. 上帝还是爱我们。 Meskipun kita berulang-ulang kali gagal dan salah di hadapannya, 虽然我们一直失败， Tuhan tetap sangat menghargai kita. 上帝还是依然的疼爱我们。 Bagi dia kita adalah anak-anaknya yang sangat berharga. 对于他，我们是他宝贵的儿女。 Saudara, kemudian Yesus berkata, engkau adalah Petros ya, dan di atas batu karang ini, Petra ini, aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. 耶稣告诉他：“你是彼得，我要把我的教会建在这岩石上，阴间的权柄不能胜过他。” Saudara, bagi saya pribadi, saya agak sulit mengatakan jemaatku, jemaat kami. 我很难说我的教会，我的堂会。 Saya yakin setiap kali ketika orang-orang Kristen mengatakan datanglah ke gerejaku, datanglah ke jemaat kami, maksudnya adalah jemaat tempat kami bersekutu. 很多基督徒当他们说到来我的教会吧，他的意思是来到我和睦共处的一个教会。 Secara pribadi saya merasa tidak berani menggunakan istilah seperti demikian. 我个人不敢用这样的一个形容词， Sehingga karena saya menyadari bahwa saya bukan pemilik gereja, pemilik jemaat. 因为我知道我不是这个教会的一个自由。 Sehingga di dalam doa pun saya hanya berani mengatakan Tuhan berkatilah jemaatmu, 所以祷告我就会说：上帝啊，保佑你的教 berkatilah 会。 gerejamu,保佑你的教堂。 karena aku bukan pemiliknya. Saudara, saya percaya Petrus sebagai batu karang di sini lebih baik dibaca secara kronologis dan bukan secara hierarkis. 弟兄姐妹，彼得是要用顺序来看，而不是用阶层来看。 Sebab jika kita memperhatikan kitab kisah para rasul, 当我们看到使徒行传的时 kita 候， menemukan Petrus adalah orang pertama yang khotbah, kemudian orang banyak percaya. 彼得是首先传道的，而很多人相信了他， Gereja dimulai 教会就开始了， atau didirikan. 教会就建立了。 Namun yang kemudian menjadi pemimpin jemaat Yerusalem bukan Petrus, 而成为耶路撒冷教会的领导者不是彼得， tetapi Yakobus. 而是雅各。 Sehingga saya melihatnya lebih bersifat kronologis dan bukan hierarkis. 而我看是有顺序的，不是阶层性 Sehingga 的。 yang menjadi penekanan di sini lebih kepada pengakuan Petrus tentang siapa Yesus Kristus. 所以我们要看是彼得认定耶稣是谁， Sehingga dia dikatakan bahwa di atas batu karang ini, di atas Petra ini, aku akan mendirikan jemaatku. 所以耶稣就说，在这岩石上我要建立我的教会。 Dan di situ juga Yesus Kristus mengatakan, aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya di ayat 18. 而耶稣也说到，阴间的权柄不能胜过他。 Saudara, tadi saya katakan dia ucapkan itu di Kaisarea, di dekat rumahnya Dewa Pan. 当时他们说这件事的时候，在盖撒利亚，也在潘神的一个家。 Yesus bagaikan mengatakan kepada bos mafia di tempat itu, kamu tidak akan bisa mengganggu anak-anakku. 耶稣好比如就像当时在那里黑社会老大说：“你不能扰乱我的门徒。 Menarik bukan? ”非常有趣。 Kemudian Yesus mengatakan, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. 耶稣也说到：“我要把天国的钥匙给你， Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. 凡你在地上所捆绑的，在天上也要捆绑；凡你在地上所释放的，在天上也要释放。” Tentu yang dimaksud dengan kunci kerajaan sorga bukan alat ini. 不是这个钥匙， 这个不是钥匙啊。Nah, saudara, kunci kerajaan sorga yang dimaksud adalah kalau kita baca, pertama dia bersifat berkaitan dengan kepercayaan yang Tuhan berikan.
天国的钥匙是上帝给我们的一个相信的， Karena kita mengenal Tuhan, pengakuan kita terhadap Tuhan. 因为我们认识上帝，因为我们认定的上 Kemudian 帝， kita memperoleh kepercayaan untuk menerima kunci kerajaan sorga. 所以我们得到了这个信任。 Saudara, pertanyaan sederhana. 非常简单的一个问题， Jika seseorang mempercayakan kunci rumahnya kepada saudara, apakah menjadikan saudara pemilik rumah tersebut? 当有人把他的钥匙、家里的钥匙信托给弟兄姐妹，是否你成为了那个主人呢？ Tentu tidak. 肯定不是。 Kita hanya pengurus dari rumah tersebut atau pengurus kerajaan sorga. Kita bukan pemilik. 我们不是这个屋主， Kita dipercayakan kunci. 我们只是被信托这个钥匙。 Saudara, dengan membaca Yesaya, 当我们读到以赛亚书， kita akan lebih mudah memahami soal melepaskan atau mengikat. 我们将会更了解这个捆绑或者这个解放、释放。 Tuhan berfirman, 上帝说： Perhatikanlah suaraku, hai bangsa-bangsa, dan pasanglah telinga kepadaku, hai suku-suku bangsa, sebab pengajaran akan keluar daripadaku dan hukumku sebagai terang untuk bangsa-bangsa. Kelepasan yang kuberikan akan tiba, kelepasan yang kuberikan akan tetap untuk selama-lamanya. 我的百姓啊，要向我留心；我的国民啊，要向我侧耳，因为训诲必从我而出，我的坚定，我的公理为万民之光。 Jadi ketika firman Tuhan bicara soal melepaskan, 当上帝的话语说到释放的时候， dia mulai dengan perhatikan suara Tuhan. 要先聆听上帝的话， Perhatikan, fokus pada pengajaran yang akan datang dari Tuhan. 要专注于上帝所教导的， Perhatikan hukumnya, titahnya. 要注意看上帝的公理， Karena dia akan menjadi seperti terang bagi kehidupan kita. 因为他要像我们在我们的生命里的一个光。 Nah, karena begitulah kelepasan Tuhan berikan kepada kita. 上帝要这样的一个方式给我们一个释放。 Saudara, dosa bersifat mengikat. 弟兄姐妹，罪恶是捆绑的， Dosa membelenggu kita. 罪恶捆绑了我们， Sehingga kita tidak memiliki kebebasan. Kita hidup dalam kegelapan dan ketakutan. 所以我们生命里没有自由，活在黑暗里。 Kita hidup dalam keadaan merasa diri kita tidak berharga, tidak berguna. 我们活着觉得我们自己没有价值， Namun firman Tuhan mau melepaskan kita. 可是上帝的话语要释放我们， Bagaikan kunci yang melepaskan rantai di tangan kita dalam kehidupan kita. 就像一个钥匙在我们的生命里。 Namun jika kita menolak berita pengampunan dosa 当我们拒绝上帝的话语的时候 di，dalam Yesus Kristus, 在耶稣基督里， kita bagaikan menolak kunci yang untuk membebaskan kita tersebut. 好比如我们就不要这个钥匙， Kita bagaikan mengikat diri kita sendiri dengan kunci tersebut. 我们就好像捆绑着我们自己。 Nah, saudara, jika kita memperhatikan apa yang Tuhan ajarkan, 如果我们看上帝所教导的， firman tersebut berfungsi untuk menghidupkan kita. 上帝的话语要给我们生命， Karena kita berada di dalam terang dan kebebasan. 因为我们活在光里，活在自由里。 Kemudian kita perhatikan ayat yang ketiga. 我们看第3节， Tuhan berkata, 耶稣说： sebab Tuhan menghibur Sion, menghibur segala reruntuhannya. Ia membuat padang gurunya seperti taman Eden dan padang belantaranya seperti taman Tuhan. 耶和华已经安慰西安和西安一切的荒场，使旷野像伊甸，使沙漠像耶和华的园游。 Tuhan bagaikan tukang taman yang menjadikan kehidupan kita yang kering sebagai tamannya. 上帝就好比如把我们的生命里变成他的花园， Tuhan mengurus kehidupan kita sebagai tamannya. 上帝把我们的生命看为花园， Dosa bagaikan ulat yang merusak. 我们的罪恶就好比如虫子， Dosa merusak kehidupan kita sebagai taman milik Tuhan. 罪恶把我们的像花园的生命毁了。 Namun firman yang Tuhan berikan 可是上帝的话语 mensuburkan kehidupan kita. 让我们的生命有了生命， Namun proses tersebut kadang bisa menyakitkan. 可是这个过程可能会有时候会很痛苦， Karena ada bagian-bagian dari diri kita yang perlu dilepaskan. 因为在我们的生命有些东西我们要释放， Bagian dari diri kita yang perlu digunting.
我们的生命有些东西要把它剪掉， Namun ini demi kebaikan kita. 可是这一切都是为了我们的好， Sehingga kita menjadi sungguh-sungguh menjadi taman Tuhan. 让我们能够成为上帝真正的花园。 Saudara, firman Tuhan pada hari ini mengajarkan kita 上帝的话语今天教导我们， bahwa sebagai gereja Kristen Indonesia, 身为印尼基督教会， identitas kita terletak pada pengakuan kita akan siapa Tuhan Yesus Kristus. 我们的身份在我们认定耶稣是谁， Sebuah pengakuan yang tidak berasal dari manusia, 不是从人类而来的一个认定， tetapi berasal dari Bapa yang di sorga. 而是从我们天上的父。 Melalui dia kita menjadi jemaatnya. 通过他，我们能够成为他的教友。 Dan 教会 kita, Gereja Kristen Indonesia dan gereja-gereja di dunia dipercayakan dengan kunci kerajaan sorga. 而他的教会就有天国的钥匙， Kunci untuk memberitakan berita baik. 传福音的一个钥匙， Yang ini Injil yang membebaskan manusia dari belenggu dosa. 能够释放人类的一个钥匙， Membebaskan manusia dari kematian yang kekal. 把我们从罪恶里、从我们死亡里释放。 Sehingga kehidupan kita akan berubah dari reruntuhan, dari padang belantara menjadi taman Tuhan. 让我们的生命能够从废墟里，能够从旷野里变成一个上帝的花园。 Kiranya Tuhan menolong setiap kita. 愿上帝帮助我们， Mari kita bersaat teduh. 让我们一起静下心来。 Tuhan, mampukan kami untuk menjadi gereja yang berkenan bagimu. Jadikan kami gereja yang sungguh-sungguh bagaikan taman milik Engkau. Teguhkanlah kami, siapa kami sesungguhnya, karena setiap kami berharga bagimu. Terima kasih Tuhan yang baik. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, mari kita bangkit berdiri untuk menyatakan pengakuan iman rasuli kita kepada Tuhan. Yang pertama akan dengan menggunakan bahasa Indonesia, sementara yang kedua dengan menggunakan bahasa Mandarin. 让我们一起宣告我们的信仰，首先用印尼文，再用华文。 Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. 使徒信经，我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生者，因圣灵感孕，由同真理玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬，降在阴间。第三天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣而公的教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信身体复活，信永生。 Jemaat terkasih, dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan menaikkan syafaat kita di hadapan Tuhan. 会友请回座，让我们一起进入祷告。 Bapa yang baik, kami mengucapkan syukur kepadamu karena Engkau selalu mengasihi kami, selalu memelihara hidup kami. Meskipun di tengah situasi pandemi COVID-19 ini, tapi tangan kasih-Mu boleh tetap kami rasakan. Bapa, ajarilah kami untuk dapat memperbarui diri kami. Melalui setiap firman-Mu, setiap doa kami kepada Engkau. Dan Bapa, biarlah kami boleh dibentuk menjadi pribadi yang seturut dengan kehendak-Mu.
Bapa, pada hari ini kami mengucap syukur karena GKI boleh berulang tahun yang ke-32. Bapa, kiranya Engkau yang urapi setiap BPMS, BPMSW, BPMK yang ada, secara terkhusus BPMK Klasis Priangan. Kiranya Engkau berikan hikmat kepada mereka untuk mengarahkan gerejamu, untuk dapat terus memperbarui diri, agar dapat menjadi terang di tengah dunia ini. Bapa, kami juga secara khusus berdoa Tuhan untuk pemerintahan di negara tercinta kami di Indonesia. Bapa, biarlah pemerintah yang ada boleh mengatur negara kami dan boleh berjuang dengan sekuat tenaga, sehingga negara kami boleh terlepas dari situasi yang tidak baik ini. Kiranya Engkau yang urapi para pemimpin kami, sehingga mereka boleh menghasilkan kebijakan-kebijakan yang boleh memajukan rakyatnya. Dan biarlah melalui negara kami boleh melihat bahwa kasih-Mu nyata di tengah negara kami tercinta Indonesia. Bapa, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu dimanapun berada yang dalam pergumulannya, baik dalam sakit penyakit maupun dalam pergumulan dunia kerja maupun hal-hal lainnya. Engkau yang tahu setiap pergumulan mereka, ya Allah. Kiranya Engkau yang berikan kekuatan, sukacita dan damai pada diri mereka. Bapa, inilah doa syafaat kami, dan biarlah kami boleh merasakan kekuatan yang daripada-Mu. Ya Tuhan, dalam kemurahan-Mu ini kami berdoa. Dengarkanlah doa kami. Amin. Jemaat yang terkasih, kita akan mempersiapkan persembahan kita di hadapan Tuhan. Jemaat-jemaat boleh mengumpulkan persembahan di gereja lokal masing-masing. Dan mari kita menyambut persembahan ini dengan ayat Alkitab dari Habakuk 3 ayat 17 sampai dengan 19 yang berbunyi demikian. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku, itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukit-Mu. 虽然无花果不发旺，葡萄树不结果，橄榄树也不效力，田地不出粮食，圈中绝了羊，棚内也没有牛。然而我要因耶和华欢喜，因救我的神喜悦。主耶和华是我的力量，他使我的脚快如母鹿的蹄，又使我的稳性在高处。这高歌交于灵长，用丝弦的乐曲。我们将为一家人，因着耶稣，因着耶稣，成为神儿女。我们真为一家人，因着耶稣，因着耶稣，成为神国的子民，因着耶稣的洁净，因着耶稣如光明，因着耶稣同享复活的生命，同享生命的喜悦，同在主爱中
生的展演，迎着耶稣同敬拜，迎着耶稣蒙着爱，迎着耶稣彼此恩着来相待。我在喜乐中完成我以苦难同哀伤，迎着耶稣同度人生的风浪。 Mari kita doakan persembahan yang telah kita bawa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, inilah persembahan yang kami serahkan kepadamu. Bapa, biarlah persembahan kami ini berkenan di hadapan-Mu. Dan biarlah persembahan ini kami berikan dengan penuh dengan sukacita dan ucapan syukur. Dan kiranya persembahan ini boleh dikelola dengan baik dan dapat menyatakan terang-Mu dan dapat digunakan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Allah untuk setiap berkat-Mu pada kami. Amin. Jemaat yang terkasih, mari kita akhiri ibadah pada minggu hari ini dengan menyanyikan lagu dari NKB 230, Berdelaplah Satu, karena kita adalah Gereja Kristen Indonesia, dimanapun kita berada, mari kita bersama-sama menyatakan panggilan kita sebagai warga kerajaan surga untuk menyatakan terang dimanapun kita berada. Berderaplah satu. Berderaplah satu, bertegaplah kamu, junjunglah panggilannya, perjuangkan kasihnya, bergandengan erat, rintanganmu berat, tu masyurkan berita perdamaian kekal. Kristus adalah kepala gerejanya, Roh-Nya pun tetap membimbing umat-Nya. Berbarislah utuh, bersatulah teguh, hai seluruh gereja Kristen Indonesia. Majulah serentak dengan langkah tegap dan berdoa berkarya dalam hidup semesta. Dengan iman teguh kerahkan dayamu, kebenaran wujudkan demi sesamamu. Kristus adalah kepala gerejanya, Roh-Nya pun tetap membimbing umat-Nya. Berbarislah utuh, bersatulah teguh, hai seluruh gereja Kristen Indonesia. Sahabat Yesus Kristus, selalu membarui diri, itulah cara kita sebagai gereja Tuhan untuk tetap relevan menjawab panggilan kita di dunia ini. Ya Bapa, perbaharuilah kami. Untuk terus memberi arti, kita perlu beradaptasi dengan situasi dan bersinergi dengan segenap
potensi. Ya Kristus, mampukanlah kami. Tidak ada perubahan yang murah, tidak ada pencapaian yang diperoleh dengan mudah. Ya Roh Kudus, tolonglah kami dalam mewujudkan seluruh tekad kami. Terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan yang memanggil saudara, memberkati saudara, memperkenalkan siapa dirinya kepadamu, meneguhkan identitasmu, serta menyertai kehidupanmu kini dan selamanya. Amin. Haleluya. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.